Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita meneruskan lagi tazkirah kita pada pagi ini, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, Allah mencurahkan ilmu yang bermanfaat, diterangkan hati kita dan diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran, memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengenali serta mencintai agamanya ini. Diberikan keringanan kepada anggota kita untuk kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini menggantikan kuliah subuh yang sepatutnya disampaikan oleh Yang Bahagia Ustaz Muhammad Fahmi. Malangkan beliau menghantar pesanan malam tadi yang beliau tidak dapat hadir kerana demam denggi. Mudah-mudahan insya-Allah kita doakan semoga beliau segera sembuh dan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan ketabahan menghadapi ujian tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan, berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu dia akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Lantaran itu orang mukmin dia mendambakan pesanan-pesanan, teguran-teguran, peringatan-peringatan daripada sesama saudaranya. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berpesan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu juga menceritakan bagaimana orang-orang mukmin itu dia akan rugi, melainkan mereka-mereka yang sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Dan mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, sabarnya tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini selepas subuh ini yang sepatutnya kita boleh balik sambung tidur sebab pagi ini tak kerja, tapi tuan-tuan duduk sekejap, dengar celoteh, dengar pesanan. Mudah-mudahan insya-Allah pesanan tu dia masuk dalam hati kita, memberi kesan kepada jiwa kita. Seterusnya mudah-mudahan insya-Allah dia akan menatijahkan kepada tindakan untuk kita melaksanakan amal-amal baik kita. Semua ni tak lain tak bukan adalah untuk kebahagiaan kita di mana? Di akhirat nanti. Kalau kita nak senang dunia memang kita boleh balik tidur. Tapi tidak, kita duduk bersabar. Duduk sekejap dalam majlis-majlis ilmu. Kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kamu melintas, kamu lalu di taman-taman syurga, farta'u, kamu duduk, singgah, ambil manfaat daripada taman-taman syurga tersebut. Qala wa ma riyadul jannah, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia taman syurga tu? Sebab kita kalau pergi mana-mana mana jumpa taman syurga, dah mati nanti masuk di akhirat nanti baru jumpa taman syurga. Tapi yang Nabi kata ni di dunia ni pun dah ada taman syurga. Kalau kamu jumpa taman syurga, melintas di taman syurga, duduk, singgah, ambil manfaat di situ.
Maka sahabat tertanya, di mana taman syurga tu ya Rasulullah? Qala hilaqal zik. Maka Nabi kata, iaitu majlis-majlis ilmu ataupun majlis-majlis zikir. Zikir yang dimaksudkan ialah ilmu. Majlis-majlis ilmu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala pun berpesan, sekiranya kamu tidak tahu, maka fas'alu ahla zik, maka bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir tu adakah kalau kita tak tahu kita tanya orang yang duk beratib, orang yang duk bertasbih, orang yang berzikir kat masjid tu? Bukan. Maksud zikir di situ ialah orang yang ada ilmu. Sebab tu berada dalam majlis ilmu merupakan berada di taman-taman syurga. Jadi kalau di dunia masa hidup ni kita dah cinta dengan majlis-majlis ilmu, suka datang majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah tempatkan kita di dalam taman-taman syurganya yang hakiki di akhirat nanti, mudah-mudahan. Tapi kalau kat dunia pun taman syurga ni tak cinta, tak kasih, tak suka, macam mana nanti di akhirat Allah nak tempatkan kita bersama dengan nabinya, dengan orang-orang salih di taman-taman syurganya yang hakiki di akhirat nanti. Mudah-mudahan insya-Allah suka kita dalam majlis ilmu. Sebab tu pesanan-pesanan kata kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, atau muta'alliman, atau kamu jadilah orang yang belajar. Kalau kita tak ada ilmu pun yang boleh kita kongsikan kepada orang, yang boleh kita sampaikan kepada orang lain, jadilah kita ni orang yang belajar. Atau mustami'an, kalau tak nak datang belajar pun duduk kat rumah tu dengar majlis-majlis ilmu. Di corong-corong radio boleh, di televisyen boleh, CD boleh, mana-mana. Semuanya banyak sumber-sumber untuk kita boleh dapatkan ilmu, membaca dan sebagainya. Au mustami'an, jadilah pendengar, orang yang suka dengan majlis-majlis ilmu. Au muhibban, kalau tak jadi pendengar pun jadilah orang yang kasih, yang cinta dengan ilmu. Ada orang mungkin dia tak dapat datang sama-sama dalam majlis ilmu, tetapi hati dia, keinginan dia, suka dia, kasih dia dengan orang alim, kasih dia dengan orang yang belajar, suka dia dengan ilmu. Tak dapat jadi orang alim, tak dapat jadi pelajar, tak dapat mendengar, jadilah orang yang kasih. Fala takun khamisan, jangan kamu jadi golongan yang kelima. Fatuhlik, kamu akan celaka, kamu akan binasa. Siapa dia yang belajar tak mau, mengajar tak mau, dengar pun tak mau, kasih pun tak mau, dia orang yang memusuhi majlis-majlis ilmu, maka mereka ni akan dibinasakan oleh Allah, mereka ni akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi-pagi ni mengambil pengajaran daripada kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, karangan Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Pada muka surat 30, beliau berkata, tajuk dilarang mendedahkan kekejian orang lain. Syariat Islam melarang kita daripada kita bongkarkan, ceritakan, dedahkan aib-aib orang lain kepada masyarakat, kepada orang yang lain. Nabi pesan jaga aib saudara kamu. Tapi hari ini yang berlaku apa? Fitnah, yang berleluasa. Dah tersebar kekejian, aib, fitnah, akhirnya mudah-mudah minta maaf. Dengan sengaja, bukan tak tahu benda tu tak betul, tahu dah, tapi sebab nak mencapai sesuatu matlamat, didedahkan juga aib, didedahkan juga fitnah, disebarkan, habis kawan tu terjatuh. Last senang je nak lepas, minta maaf, selamat dia. Adakah dia minta maaf selamat dia kat dunia? Adakah dia selamat ke akhirat? Di dunia mungkin kawan tu lepaskanlah, tetapi bagaimana dengan sengaja dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, adakah mereka tak akan selamat ke akhirat? Ketahuilah bahawasanya tidak wajib atas seseorang mendedahkan kecacatan yang terlindung. Masyarakat tak tahu aib dia, keburukan dia, kelemahan dia, tetapi dengan sengaja saudara tu dia dedahkan yang terselindung, supaya ia dapat mengingkarinya apabila ternyata malah melakukan yang demikian itu adalah dilarang. Siapa yang dedahkan aib orang lain, saudara dia, maka perkara itu sebenarnya adalah dilarang dalam syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tajassasu, jangan kamu intip-intip, cari-cari keaiban orang untuk
dihebahkan, untuk dihebohkan, untuk didedahkan. Sabda Nabi, may yatatabba' aurata akhihi yatatabba'illahu auratah. Siapa yang mengintip rahsia saudaranya dengan tujuan dia nak sebarkan keaiban tu, nescaya Allah akan mengintip rahsianya, Allah akan dedahkan juga keaiban dia. Tuan-tuan, kita ni, saya sendiri pun pada mata pandangan tuan-tuan nampak baiklah. Ustaz ni, Tok Imam ni, nampak baik mata tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak lagi yang aib saya tu. Yang kalau Allah dedahkan aib saya, tuan-tuan kata celaka punya Ustaz. Penat aku hormat dia, aku duduk temayang belakang dia, rupanya dia macam ni punya perangai. Baru tahu. Begitu juga kita semua ni, yang jadi bos, yang jadi bapa, yang jadi apa semuanya, yang jadi pimpinan masyarakat. Kita ni dimuliakan oleh manusia kerana Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, malu kita. Di akhirat nanti Allah akan dedahkan aib kita. Kalau di dunia ni kita tak jaga aib orang, Allah dedahkan, gugur daging-daging pada muka-muka kita kerana malunya. Sebab seluruh manusia memerhatikan keburukan kita. Allah akan tayangkan pada di akhirat nanti, di wayang yang cukup besar, setiap manusia melihat, Masya Allah, macam dia punya perangai Pak Imam, punya dah teruk kat dunia, bukan main aku sanjung dia. Kalau kita tak jaga keaiban orang, sebab tu jangan suka dedah-dedahkan aib orang, rahsiakan, simpan, supaya mudah-mudahan kalau kita dah dedahkan aib orang ni, kawan tu dah malu kerana keaiban dia, kelemahan dia, kecacatan dia telah diketahui oleh orang lain. Di mana-mana dia pergi, orang akan duk hina dia. Kita jaga dia, mudah-mudahan orang lain semua tak tahu keaiban dia, mudah-mudahan dia tu akan memperbaiki kelemahan dia, kecacatan dia, keaiban dia, dia dapat perbaiki. Mudah-mudahan dia boleh bertaubat, mudah-mudahan dia insaf. Tapi kalau dia dah keaiban dia telah didedahkan, orang semua dah tahu buruk dia, dia nak bertaubat pun jadi bersalah sebab orang semua dah tahu dah. Jadi kita bagi peluang kepada dia supaya dia kembali. Mudah-mudahan dengan kita merahsiakan, kita tutup kecacatan saudara kita, Allah juga akan tutup kecacatan kita. Apa yang diwajibkan hanya menyuruh buat baik. Kalau dah dedahkan aib orang tak boleh, yang bolehnya apa? Yang boleh buatlah benda-benda yang lain, buat benda-benda baik. Tidak engkar perkara-perkara maksiat ketika anda melihat seseorang tidak patuh kepada perintah Allah atau melanggar hukumnya. Fahamkan baik-baik, kerana kami dapati ada banyak orang yang telah salah mengertikan perintah ini. Yang penting sekali, hendaklah anda terus mempercayai atau menerima sesuatu berita yang disampaikan. Jangan terus percaya suatu berita yang disampaikan kepada anda. Dan hari ini sumber berita merata-rata, kiri, kanan, atas, bawah, mudah sangat dapat berita. Kalau kat WhatsApp tu entah berita mana, entah, ya Allah, sekejap berita kat Jawas lah, apa, macam-macam berita ada lah. Kita ni mudah-mudah dapat, kita pun forward ke grup yang lain pula, forward ke sana, forward ke sini, tanpa selidik pun kesahihan berita tersebut. Entah ke betul, entah ke tidak, aib orang, salah orang, habis semua kita sebarkan. Rupanya walaupun bukan kita yang mencipta fitnah tersebut, tetapi kita antara mereka-mereka yang menyumbang terhadap penyebaran fitnah tersebut. Kan dapat saham juga ke akhirat. Jadi jangan mudah-mudah sangat nampak benda ni tak baik, tak payah duk sebar lah. Entah betul entah tidak. Kalau betul sekalipun, tak boleh kita dedahkan juga, kita sebar-sebarkan keaiban orang. Habis satu dunia tahu. Bukannya kat Malaysia, dekat New York, dekat Jepun, dekat Australia, habis semua keaiban orang kita dedahkan. Akhirnya yang malu bukan saja kawan tu, bahkan negara pun turut dapat malu. Yang penting sekali, jangan terus percaya dengan berita-berita yang kita dapat, sama ada daripada perbuatan manusia ataupun perkataan yang tak baik. Melainkan memang kalau kita tengok sendiri dengan mata kepala kita, nampak je lah memang dia sungguh buat. Ini kita pun tak nampak, kita pun dengar-dengar orang cerita, dengar-dengar orang cerita. Ataupun
Orang yang memberitakan perkara tersebut adalah seorang mukmin yang soleh, ataupun yang sampaikan itu memang orang yang baik, orang yang soleh yang dipercayai. Dan anda yakin kebenaran kata-katanya, sebab menyangka baik terhadap kaum muslimin adalah suatu perkara yang wajib. Menyangka baik terhadap muslim adalah sesuatu yang wajib. Kita ni sekarang sesama muslim sangka buruk. Tapi cukup menyangka baik terhadap orang yang bukan muslim. Kita dah terbalik. Kasih kepada yang bukan muslim melebihi kasih kita terhadap saudara seagama kita. Bukan begitu sebenarnya yang diajarkan. Nabi itu dia mengasihi orang mukmin melebihi mengasihi orang lain yang bukan muslim. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Dia kasih sayang kepada sesama mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir. Kita dengan orang Islam tak ada can. Salah je. Salah. Tapi kalau yang bukan Islam, okey, boleh lagi bertolak ansur. Boleh bertolak ansur. Kenapa tidak tolak ansur tu kepada sesama muslim? Kita sekarang ni memusuhi sesama muslim melebihi kita memusuh kepada yang kafir. Lebih. Dah terbalik dah kita sekarang ni. Sebab tu meletakkan kepercayaan kepada seorang mukmin adalah wajib. Tetapi kini terlalu banyak pula orang yang menjaga tepi kain orang lain. Suka dedahkan cacat orang. Suka fudul, iaitu ambil tahu tentang hal ehwal orang, seraya memandang ringan terhadap perkara-perkara ini. Buat benda ni tak ada rasa apa-apa pun. Mereka tiada mengabaikan tegahan dalam masalah ini. Malah apabila menyampaikan sesuatu berita, mereka tiada bersifat amanah. Dah tahu pun benda tu salah, duk sebarkan tambah lagi perisa supaya orang lebih benci, orang lebih suka dengar, lebih sensasi. Mungkin kawan tu buat benda sikit je, tapi bila dia sebarkan, dia tambah lagi keaiban kawan tu, supaya yang dapat berita yang terbaru lebih sensasi, lebih seronok, lebih dahsyat. Dia menambah pula lagi. Dengan sebab itu, maka orang yang terpuji dalam pandangan ramai ialah orang yang bersedia mengikut telunjuk dan kemahuan mereka, walaupun orang tu sering menyeleweng dan berlaku bengkok terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang tercela pula ialah orang yang sering membantah dan menolak tunjuk kemahuan mereka, walaupun seorang hamba yang soleh. Siapa saja pada pandangan kita sanggup ikut kata kita, maka kita akan beritahu dia itu baik. Tapi kalau kawan tu tak sehaluan dengan kita, maka habis semua aib-aib kita akan dedahkan. Ya. Sebaliknya, mereka mencela pula orang yang sering membantah kelakuan mereka yang bengkok itu. Kena tegur, dia pula marah kita. Dan kurang senang terhadap nasihat-nasihat mengenai urusan agama yang disampaikan kepada mereka. Tak suka dengar teguran, nasihat-nasihat. Dia rasa dialah yang paling pandai, dia je yang betul. Demikianlah keadaan kebanyakan manusia pada zaman ini, kecuali orang-orang yang dipelihara Allah dari musibah ini. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang mendapat musibah, iaitu mereka-mereka yang menyebarkan fitnah keaiban ini. Waspadalah wahai saudara-saudara sekalian, hendaklah anda berjaga-jaga dengan berhati-hati serta memandang berat terhadap perkara-perkara serupa ini. Jadi benda ni bukan ringan. Tolong ambil perhatian, tolong ambil berat. Sebab kalau kita bersama menyumbang terhadap penyebaran berita-berita palsu, keaiban-keaiban, fitnah-fitnah, benda-benda buruk saudara kita, maka kita akan dijatuhkan hukuman berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Sesungguhnya zaman kita ini dikelilingi oleh fitnah, sehingga ramai orang yang terpesong dari jalan yang benar, kecuali orang-orang yang telah mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bilangan mereka itu amat sedikit sekali. Tak ramai dah hari ini yang menjaga keaiban saudara dia, yang tutup kelemahan dan keburukan saudara dia. Tapi yang ramai itu apa? Yang ramai duk menyumbang sama-sama penyebaran berita-berita fitnah ni. Jadi hati-hati. Hati-hati. Faqalilun min ibadiyash syakur, sikit sangat di kalangan hamba-Ku yang syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tu hari ini dan pada zaman Umar, dia pernah berdoa di hadapan di hadapan sahabat-sahabatnya, meminta supaya dia tu digolongkan di kalangan orang-orang yang sedikit. Sahabat tanya, kenapa pula minta tergolong daripada golongan yang sedikit? Patut mintalah jadi golongan yang banyak, sebab biasanya banyak ni akan menang, akan berjaya. Tapi Umar kata apa? Tidakkah kamu mendengar sabda firman Allah Subhanahu wa taala, faqalilun min ibadiyasy syakur, sikit sangat di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sikit sangat hari ini orang-orang yang duk jaga perintah-perintah Allah, batasan-batasan hudud Allah Subhanahu wa taala. Yang ramai tu apa? Yang ramai tu duk langgar habis perintah Allah. Itu ramai. Wajib bijaksana dalam menyuruh kepada benar. Ketahuilah, sesungguhnya sifat lemah lembut, belas kasihan, dengan menjauhi kekasaran dan kekerasan. Kekasaran dan kekerasan adalah jalan utama untuk menarik orang ramai kepada jalan yang benar dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ajak orang, nak tegur orang, tak boleh kasar-kasar, tak boleh keras-keras, bahkan disuruh supaya lemah lembut dan belas kasihan. Itu pun ada tempat-tempatnya. Ada tempat kita kena keras, kita keras. Ada tempat kita lembut, kita lembut. Jangan duk lembik je pun tak boleh juga. Ada ketika kena keras. Anak kita ni pun kalau kita lembut selalu pun kadang-kadang dia naik kepala juga. Sekali-sekala kena angkat rotan. Baru dia takut. Sekali-sekala kena tunjuk juga keras tu. Jangan keras selalu tu tak jadi juga. Banyakkan yang lembutnya, tetapi sekali-sekala kena naik rotan juga. Hendaklah anda bersifat demikian terhadap orang-orang yang anda menyuruh atau melarang, serta memberikan nasihat dari kaum muslimin. Terutamanya orang-orang Muslim, terutamanya masyarakat hari ini, kita kalau mengambil tindakan keras, kasar dalam usaha nak ajak mereka kepada Islam, memang mereka akan tentang, susah. Tetapi dengan cara lemah lembut akan melembutkan juga hati mereka untuk menerima Islam ini. Anda harus bijak dalam seruanmu. Bicara kepada orang itu sendirian dengan lemah lembut, sekadar yang terdaya, seraya merendahkan diri, tanda belas kasihan. Kita nak tegur dia tu kerana kita kasih dan cinta kepada dia. Kita tak nak dia terus berada dalam kesesatan, kesalahan. Kita nak bimbing dia sama-sama menuju syurga Allah. Sebab tu kita ajak dia dengan lemah lembut. Kerana sifat belas kasihan itu jika ada pada sesuatu perkara, niscaya ia akan mendatangkan kebaikan, dan apabila ia dicabut dari sesuatu perkara, niscaya ia akan mendatangkan keburukan. Lemah lembut, belas kasihan itu perlu ada. Jangan sampai tercabut daripada jiwa-jiwa kita. Demikianlah maksud daripada sebuah hadis Nabi SAW yang bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Oleh kerana rahmat Tuhan, kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka engkau wahai Muhammad bersifat lemah lembutlah terhadap mereka. Jadi perintah Allah terhadap Nabi supaya mengajak, berdakwah, menyuruh manusia itu dengan lemah lembut. Macam mana perintah Allah supaya Nabi berlemah lembut dengan umatnya, begitu juga kepada kita semua pendakwah-pendakwah, orang-orang yang nak mengajak kebaikan juga kena ajak dengan lemah lembut dan kasih sayang. Andai kata engkau bersifat kasar dan berhati bengis, niscaya mereka akan lari daripada sisimu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyambung semula terhadap larangan berpecah belah dan selisih faham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim." Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih. Allah larang daripada menjadi orang yang berpecah belah, jadi orang yang berselisih. Jangan jadi begitu. Setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang, setelah datang Islam yang jelas menerangkan mana yang betul, mana yang salah,
mana yang sepatutnya dilakukan dan mana sepatutnya ditinggalkan. Dah jelas datang bukti-bukti tersebut. Kalau masih lagi berselisih, masih lagi berpecah belah, mereka itu akan mendapat azab yang besar. Larangan Allah, asalnya larangan Allah, jangan buat benda ni. Akhir ayat Allah kata, kalau kamu buat juga, balasan dia azab. Ingat, azab Allah ni, kalau Allah bagi azab yang kecil pun kita tak tertanggung, apatah lagi kalau Allah kata azabun azim, azab yang besar, azab yang berat. Ini adalah satu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegah hamba-hambanya, orang-orang mukmin, daripada menyerupai kelakuan orang yang berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agama terutamanya. Daripada siapa? Contoh yang pernah berlaku, mereka-mereka yang bersisihan, iaitu ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu semua telah dan akan mendapat azab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah dah tentukan azab kepada mereka Yahudi dan Nasrani, maka Allah juga berikan amaran jangan sampai jadi macam mereka. Kalau sama juga berselisih, berpecah belah, maka bakal mendapat seksa yang sama. Gambarkanlah betapa sukarnya azab dan sengsara Tuhan yang Dia sendiri telah mensifatkannya sebagai azab dan sengsara yang besar itu. Renungkan serta carilah jalan yang boleh selamatkan anda daripada azab dan sengsara tersebut. Lepas Allah dah bagi tahu amarannya ini, kita ambil pendirian selamat dengan tinggalkan ataupun jauhkan diri kita daripada terlibat dengan golongan-golongan yang berselisihan. Kita jangan berpecah belah. Renungkan, carilah jalan yang boleh selamatkan diri anda daripada azab dan sengsara tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala berikan rahmatnya ke atasmu, iaitu tiada lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, menjauhkan diri dari perkara yang menyesatkan dan perbuatan bid'ah, memelihara diri dari pendapat-pendapat yang bakal membawa kepada perpecahan umat dan perselisihan antara kaum muslimin. Sesama muslim, kita sepatutnya bersatu padu, kerana kesatuan di antara muslim akan menyebabkan kebimbangan terhadap musuh-musuh. Musuh Islam ni, musuh agama kita ni, dia cukup takut bila orang mukmin, orang muslim bersatu. Cukup takut. Sebab kesatuan umat Islam akan menyebabkan mereka itu lemah. Tetapi perpecahan umat Islam akan mengukuhkan lagi keadaan mereka. Bertambah kokoh, bertambah kuat. Jadi dia nak jatuhkan orang Islam, dia nak jajah, dia nak hina. Dengan cara apa? Dia akan buat macam-macam cara, usaha supaya orang Islam ni tidak bersatu. Hari ini kita begitulah. Saya nak cerita lebih-lebih kan, takut ada yang terasa. Tapi tuan-tuan faham-fahamlah. Sepatutnya agenda kesatuan umat merupakan perjuangan kita bersama. Sama-samalah. Di masjid ni pun saya percaya ada yang warna biru, ada warna hijau, ada biru cair, merah pun ada juga, macam-macam ada. Boleh pun kita sama-sama duduk semayang satu baris. Tapi bila keluar, dah gaduh pula, duduk maki pula. Sepatutnya sama-samalah, terus sama-sama. Sebab kesatuan umat itu dia akan memberikan kekuatan kepada orang Islam, kepada umat ini. Jangan duk gaduh-gaduh, berselisih faham. Kalau cerita-cerita lama, itu cerita datuk nenek moyang kita dulu. Dia gaduh, itu sesama dia dah selesai. Kita hari ini yang cucu-cucu ni, tak payahlah gaduh lagi. Jangan jadikan perkara dulu tu sebagai sesuatu yang menyebabkan kita sampai hari ini tak boleh nak bersama. Sampai hari ini, bila nak bersama je, kita akan ungkit cerita lama. Bila kita ajak sama-sama dah duduk, ada pula nanti yang akan cucuk, dia ungkit balik kisah-kisah lama. Sama cerita ni macam mana yang berlaku pada zaman Nabi, pada Aus dan Khazraj. Setelah Nabi dah satukan mereka dengan apa? Allah, Nabi satukan Aus dan Khazraj, yang mana dua kelompok ini adalah dua kelompok yang kuat permusuhan dia, sampai saling bunuh-membunuh.
Kita hari ni sama-sama kita ni tak sampai bunuh-bunuh pun. Yang biru tak pernah pun bunuh yang hijau, hijau pun tak ada bunuh yang biru. Kita punya zaman kita, zaman dulu tak ada sampai macam tu. Tapi Aus dan Khazraj musuh sampai bunuh-membunuh. Tapi Nabi berjaya satukan mereka. Dengan apa? Dengan Islam. Kita pun boleh bersatu pun dengan Islam. Tambah-tambah kita ni sama-sama bangsa, sama budaya, sama agama, sama negara, tapi nak juga gaduh. Setelah Nabi dah satukan mereka, Yahudi tengok kesatuan tu dia cemburu. Memang kerja dia akan memecah belahkan. Akhirnya dia pergi ke kelompok Aus, membisik-bisikkan cerita-cerita lama. Dia pergi ke Khazraj pula pun sama juga, dia buat kerja sama, dia membisik-bisikkan, membangkitkan kisah-kisah permusuhan lama. Akhirnya yang dah, bila dah dia bangkitkan kisah-kisah lama ni, cerita-cerita zaman lama ni, akhirnya masing-masing panas. Masing-masing angkat senjata, ajak perang di Al-Harrah. Ajak perang. Berita peperangan ini sampai kepada Nabi. Cepat-cepat Nabi pergi jumpa mereka. Nabi kata, seruan jahiliah apakah ini? Bukankah dulu aku dah satukan kamu dengan Islam, hari ini kamu mengajak bermusuh semula? Lalu Nabi bacakan ayat Quran, ayat yang kita cerita ni lah. Ayat cerita tentang larangan berpecah belah. Bila dah baca ayat Quran tersebut, maka akhirnya mereka campakkan semula senjata mereka dan mereka saling berpelukan dan bermaaf-maafan semula. Hampir nak perang dah, hampir nak bunuh dah. Kita hari ni sampai sekarang tak boleh nak gaduh lagi. Tak boleh nak bersama lagi. Masih lagi duk gaduh-gaduh. Tak selesai lagi pun perselisihan yang berlaku. Jadi, apa yang sepatutnya kita buat ialah agenda kesatuan umat merupakan agenda kita bersama. Kita ajak sesama Muslim bersatu dalam usaha untuk kita bangunkan negara kita, kita bangunkan umat ini. Bangsa kita ni bangsa dah jauh seperti mana bangsa-bangsa lain yang dah semakin maju. Di Malaysia ni ekonominya dah dikuasai oleh bangsa lain. Negara kita ni pun hampir-hampir nak kena halau je. Dah tak ada apa dah kita ni dekat negara kita. Yang jadi tuan bukan kita. Mereka jadi tuan. Kita ni jadi hamba je. Yang jaga sempadan negara, yang jadi polis, yang jadi tentera, yang jadi bomba. Kebanyakan ni bangsa mana? Tak ada yang tak bukan adalah bangsa kita. Mereka mana? Mereka semua jadi toke-toke besar. Jadi sepatutnya kita sedar kelemahan yang berlaku di antara kita, kita perbaiki. Kita kukuhkan, kita kuatkan persefahaman di antara kita, elakkan daripada berlakunya perpecahan. Sebab memang perpecahan itu dia akan melemahkan. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Dan itulah sebenarnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempersaudarakan sesama Islam. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit peringatan pada pagi ini, iaitu tajuk pada pagi ini, pertama, dilarang lidah kekejian. Jangan sebar keji orang, aib orang, jangan sebar fitnah-fitnah, perkara-perkara yang tak baik saudara kita kepada orang lain. Kemudian perkara kedua yang kita kena ambil perhatian dalam kita nak ajak kepada kebenaran ini, nak ajak kepada kebaikan, nak ajak kepada Islam, nak ajak kepada agama, kena bijaksana, kena lemah lembut, kena belas kasihan. Kemudian yang ketiga, kita dilarang berpecah belah dan berselisih faham. Kena sepakat sama-sama kita untuk kita kukuhkan agama ini, kuatkan negara ini, kuatkan bangsa kita dengan sama-sama kita berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan insya-Allah elakkanlah perpecahan dan berselisih faham. Carilah kesatuan dan perpaduan. Mudah-mudahan insya-Allah kita bakal mendapat keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit pesanan tazkirah pada pagi ini menjadi pesanan yang sangat berguna bagi diri kita dalam usaha kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk kita mendapat kejayaan di dunia dan mudah-mudahan insya-Allah mendapat kejayaan di akhirat. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lemah minta maaf, minta ampun. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.